Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid 4 intelijen. Hari ini untuk kelas ini kita akan bincang latihan dalam buku kerja. Jadi boleh get ready dengan buku kerja. Buka muka surat 52. Hari ini kita akan bincangkan soalan dalam tajuk bunyi yang pernah kita belajar pada minggu lepas. Okay, kalau dah bersedia dengan buku aktiviti dan dah buka muka surat 52, okay, kita akan bincang sama-sama soalan latihan tu. Jadi cikgu akan bacakan soalan dan kita akan bincangkan jawapan yang sesuai. Bunyi soalan yang pertama. Bunyi ialah satu bentuk tenaga yang dihasilkan apabila objek bergetar dan bergerak dalam bentuk gelombang. A1. Antara berikut alat muzik yang manakah akan menghasilkan bunyi akibat daripada aktiviti gesekan. Okay, kalau kamu tengok gambar yang di sebelah kiri tu, okay, kita hasilkan bunyi melalui ketukan ataupun tepukan, kan. Kita guna kalau guna tapak tangan, kita guna kaedah ataupun aktiviti tepukan. Okay, kalau gambar yang di sebelah kanan ni, ini gambar biola ya. So yang ni cara dia untuk hasilkan bunyi. Kita gunakan kayu penggesek ni, kita gesekkan pada tali yang ada ni. So nanti dia akan hasilkan bunyi. So untuk A1, jawapan dia ialah biola ni, tanda right. Okay. Seterusnya, soalan 2, A2. Selain gesekan, nyatakan 3 aktiviti lain yang boleh menghasilkan bunyi. Kalau kamu buka buku teks, muka surat 112 ya. Kat muka surat itu ada dinyatakan getaran, ada dinyatakan yang bahawa bunyi ini dihasilkan melalui getaran dengan menjalankan 5 aktiviti. Tiupan, ketukan, tepukan, petikan atau gesekan. Okay, so selain daripada gesekan, bolehlah tulis kat situ tiupan, ketukan, kat sini ya. Okay, cikgu pilih daripada 5 aktiviti tu, bolehlah pilih 3, tiupan, tepukan. Dan satu lagi, cikgu ambil ketukan. So, kalau nak letak petikan boleh? Boleh. Nak letak petikan pun boleh. Jangan letak gesekan je sebab soalan dinyatakan selain gesekan. Kena lain daripada ni. Seterusnya, soalan B. Mengapakah semua individu yang berada di kawasan sekeliling sumber bunyi boleh mendengar bunyi yang sama? Okay, maksud soalan ni, okay, contoh kalau kita berada di sekolah, loceng bunyi. Loceng yang ada di pejabat tu bunyi, boleh dengar sampai kelas hujung, kan. Kenapa? Sebab bunyi ni, kita dah belajar bunyi ni dia boleh bergerak ke semua arah. Itulah jawapan dia. Tu tulis kat sini. Sebabkan dia perkataan mengapa, so kita kena jawab tu, kita boleh mulakan dengan perkataan kerana bunyi bergerak ke semua arah. Okey, nyatakan satu fenomena C ya, nyatakan satu fenomena yang menggunakan aplikasi pantulan bunyi.
Okay, maksud soalan ni ialah kita nyatakan apa-apa aktiviti seharian yang kamu nampak dalam kehidupan seharian kamu yang menunjukkan berlakunya aplikasi bunyi. So yang paling mudah, kita selalu kalau kita masuk ke kawasan yang kosong ataupun kita masuk ke dalam gua, bila kita bercakap ataupun bila kita mengeluarkan bunyi, akan adanya bunyi yang bergema. Bunyi tu bergema kan. Kamu cakap itu akan dengar ada lagi bunyi-bunyi tu. Itu kita panggil gema ataupun bahasa Inggeris dipanggil sebagai echo. So kat sini fenomena gema. Boleh terus tulis gema ataupun fenomena gema. Okay, seterusnya muka surat 53. Okay, muka surat 53. Cikgu bacakan soalan ya. Okay, soalan nombor 2 ni dia ada keratan akhbar ya, yang perlu dibaca. Jadi setiap apa yang ada pada soalan tu perlulah dibaca. Sebab itu soalan tu dia beri surat pernyataan dia sebenarnya adalah rangsangan kepada soalan. Okay, so bahan pernyataan ni dia memberi rangsangan kepada kamu untuk fokus kepada tajuk tu supaya jawapan kamu tu lebih berfokus kepada tajuk soalan ya. Okay. Cikgu bacakan 2A, keratan batang. Minta maaf. 2A, keratan akhbar berikut adalah berkaitan kesan pencemaran bunyi terhadap hidupan di dalam laut. Okay, keratan akhbar tersebut. Kota Kinabalu, seekor ikan lumba-lumba dijumpai terdampar di Pulau Gandang, Teluk selama tuaran. Kemarin dipercayai tersesat ke perairan negeri ini. Penyelidik di Institut Penyelidikan Marine Borneo IPMB UMS ni nama universiti ya, akan bekerjasama dengan agensi lain seperti Jabatan Hidupan Liar untuk menjaga hidupan itu dan memastikan kesihatan mamalia itu terjamin sebelum dilepaskan ke laut semula. Sumber dipetik dan diubah suai daripada Berita Harian 28 Disember 2012. Okay. Soalan 2A1. Pada pendapat kamu, mengapakah ikan lumba-lumba tersebut tersesat hingga ke perairan negeri? Okay. Ikan lumba-lumba ni dia ada mengeluarkan bunyi, tapi bunyi ni tak dapat didengar oleh haiwan. Ada haiwan dia berkomunikasi menggunakan bunyi ya, yang dipanggil sebagai ultrasonik ya. Biasanya haiwan macam kelawar, ikan lumba-lumba dan paus, dia memandu arah ataupun kita panggil dia nak mengesan lokasi kawan-kawan dia di mana menggunakan kaedah bunyi ultrasonik. Okay. Walaupun macam tu, ada juga kalau macam kapal dia menggunakan teknologi pantulan bunyi ultrasonik ni, tapi kita tak panggil ultrasonik, kita panggil dia sonar ya. Sonar. Okay, so kamu boleh tengok ya, ada penjelasan di buku teks muka surat 117. Okay. Tadi berbalik kepada sonar ya. Sonar ni ialah dia pantulan, teknologi pantulan bunyi ultrasonik yang digunakan oleh kapal-kapal besar yang ada di laut ni. Tujuan dia kita nak mengesan objek dalam laut ya. Kalau kapal nelayan yang canggih, dia juga ada menggunakan teknologi sonar ni untuk mengesan kedudukan ikan. So dia boleh kesan kat mana kedudukan ikan yang banyak
So nanti dia boleh dapatkan hasil tangkapan yang lebih. So bunyi sonar ni secara tak langsung dia sebenarnya akan memberi kesan kepada komunikasi haiwan yang ada dalam laut ni. Contoh dia yang paling mudah ialah paus. Sebab paus ni dia gunakan bunyi ultrasonik untuk berkomunikasi. So bila ada bunyi lain daripada kapal ni boleh menyebabkan ikan lumba-lumba ni dia tidak dapat mengenal pasti bunyi yang dihasilkan oleh kawan dia. So menyebabkan dia boleh tersesat ya. Okey, itu penerangan dia. Macam mana boleh berlakunya sekarang ni, boleh berlakunya ikan lumba-lumba ni boleh tersesat berada di perairan. Perairan tu maksudnya dekat pantai lah. Okey. So pada soalan ni, dia ada tanya mengapakah. So, jawapan kita mesti ada perkataan kerana. Ya. Okay, kita boleh mulakan dengan kerana. Okay, jawapan ni dia agak panjang sikit. Kerana terdapat kita cerita adanya bunyi daripada kapal yang boleh menyebabkan ikan lumba-lumba ni tidak dapat mengesan bunyi. So kerana terdapat bunyi dari objek lain. Bunyi dari objek lain seperti kapal. Menyebabkan ikan lumba-lumba dia tak dapat nak kenal pasti bunyi kan, tidak dapat mengenal pasti bunyi. Dan bergerak ke arah lain lalu tersesat. Okay, maksud dia sekarang ni katakan ada kumpulan ikan lumba-lumba berada di sebelah di tengah laut. Ada di tengah laut. So ada seekor lagi ikan lumba-lumba ni dia nak pergi ke arah kumpulan ikan lumba-lumba tu lah. Okay, so memang dia dah dapat signal, dia dah dapat bunyi ultrasonik tu. Malangnya bunyi yang dia dengar tu adalah bunyi dari kapal yang berada di perairan pantai. So dia tak pergi ke arah kawan dia, dah pergi ke arah kapal yang menyebabkan dia boleh tersesat. Itu maksud untuk jawapan yang kita buat pada 2A 1 ya. Okey, so 2A2. Kita cadangkan satu cara yang boleh mengurangkan pencemaran bunyi di dalam laut. So, satu cara kita boleh guna kapal yang kita gunakan tu, kapal yang berada di dalam laut tu, perlulah enjin dia tu perlulah lebih senyap ya. Okey, so kita boleh mula tulis menggunakan kapal laut. Okay, sebab dia pencemaran di laut kan. So kita boleh menggunakan kapal laut yang menggunakan enjin yang lebih senyap. Okey, kalau kamu ada jawapan lain pun yang bersesuaian, bolehlah guna, tak semestinya ikut jawapan yang cikgu ni sebab dia cadangan kan. So mungkin kalau kamu ada cadangan lain, bolehlah nyatakan. Okay, untuk soalan B, nyatakan satu haiwan yang menggunakan aplikasi pantulan bunyi semasa mencari makanan dan
bergerak. Yang ni boleh kita dapat ni daripada muka surat 117 tadi tu yang ada ultrasonik tu. Kalau kamu tengok pada buku teks ya, ultrasonik tu dia kat situ dia ada nyatakan 3 jenis haiwan ya, ikan lumba-lumba, kelawar dan juga paus. So kamu boleh gunakan antara 3 haiwan tu, boleh gunakan salah satu ya, boleh ambil salah satu kecuali ikan lumba-lumba, sebab soalan dah atas ni dia dah pasal ikan lumba-lumba. So maksudnya bila sampai soalan bawah ni dia nyatakan haiwan yang menggunakan aplikasi pantulan bunyi semasa mencari makanan ni, so kita kena gunakan selain daripada ikan lumba. Jadi cikgu ambil lah kelawar. Okey, siaplah kita punya latihan sampai muka surat 53. So untuk hari ni tugasan kamu adalah menyalin jawapan yang kita dah bincangkan. Untuk latihan yang dah bincang ni, siapkan salin sahaja. Itu sahaja tugasan untuk hari ni. Nanti kita jumpa di kelas yang lain ya. Cikgu harap semua anak-anak murid cikgu berada dalam keadaan yang sihat. Jaga kesihatan, elakkan keluar rumah. Okay, sentiasa pakai mask ya apabila kamu keluar rumah. Okay, itu saja. Bye. Assalamualaikum.